Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni kita sudah pelajari berkaitan dengan huruf-huruf alif ba ta sehingga huruf kha. Jadi hari ini kita akan masuk kepada huruf dal. Huruf dal, cara untuk menyebutnya ialah pastikan hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Lidah jangan terlalu keluar dan jangan terlalu ke dalam. Pastikan betul-betul hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Bunyinya da. Da, bukan da. Da, beza da. Okey, jadi kat sini Ustaz akan ajar cara bacaannya. Okey, da baris atas bunyi da, baris bawah di, baris depan du. Jika ada tambahan huruf mat iaitu alif waw ya yang mati, kita kena baca panjang lah. Sebelum ni Ustaz pernah terangkan panjang 2 harakat. Jadi cara bacaannya ialah da, di, du. Okey, jika ada baris tanwin iaitu 2 baris di atas, 2 baris di bawah dan 2 baris di hadapan, kita kena baca secara tanwin, dengung. Dan, din, dun, dan, din, dun. Okey, jika huruf dal mati, kita akan bunyikan dia ad. Ad. Lidah masih lagi tempat posisi yang sama. Id, ud. Okey, jika huruf dal terdapat baris ataupun tanda sabdu, kita tekan sedikit selama 2 harakat iaitu adda, adda, iddi, iddi, uddu, uddu. Baiklah. Okey, di sini dekat bawah ni Ustaz minta anak murid Ustaz boleh baca bersama ibu bapa baca. Okey, cara bacaan dekat sini, contoh-contoh kalimah yang ada huruf dal di hadapan, di tengah dan di akhir. Jadi anak murid Ustaz boleh baca berpandukan contoh-contoh yang Ustaz telah bacakan tadi. Okey, jadi dekat sini Ustaz teruslah. Ustaz nak laju sikit. Ustaz terus kepada cara penulisan huruf dal. Boleh tengok dekat sini. Langkah pertama untuk huruf dal, kita akan buat lengkung yang pertama daripada atas ke bawah, kemudian daripada kanan ke kiri. Okey, itu untuk huruf dal yang berada di awal kalimah. Dia single kalau berada di awal kalimah, satu sahaja. Jika huruf dal berada di tengah kalimah, kita kena ada lekuk sikit kat depan tu untuk huruf yang sebelum dia. Sebab huruf dal boleh bersambung dengan huruf sebelumnya, tapi huruf dal tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Jadi huruf sebelumnya disambungkan dekat yang lekuk dekat situ, kemudian naik ke atas. Okey, anak murid Ustaz boleh belajar tulis dekat dalam buku tulis lah. So kemudian lekuk terus ke bawah, lingkung ke bawah. Okey, itu untuk penulisan huruf dal yang berada di tengah kalimah. Kalau berada di akhir pun sama seperti yang kat tengah tadi. Okey, macam ni juga. Okey, kita boleh tengok contoh dekat bawah huruf dal yang berada di awal kalimah. Nampak? Dia single, tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Okey, dabibun. Tengok pula contoh huruf dal yang berada di tengah kalimah. Nampak tak kenapa ada lekuk tu? Sebab dia nak bersambung dengan huruf sebelum dia. Nak bersambung dengan huruf sebelum dal. Okey, nampak? Ha boleh bersambung dengan huruf dal sebab dia berada sebelum. Tapi ya tak boleh bersambung dengan huruf dal. Sebab apa? Dia selepas daripada huruf dal. Jadi hadisun, sebut hadisun. Baik, itu huruf yang berada di tengah kalimah. Dan tengok huruf yang berada di akhir, warna hijau tu, sama juga. Cara penulisannya sama, cuma tidak ada huruf la selepas dia sebab dia huruf yang terakhir. Tahdidun. Okey, itu untuk huruf dal. Anak-anak murid Ustaz boleh buat latihan menulis. Tulis balik contoh-contoh yang ada 3 kat bawah ni di dalam buku tulis, ya, supaya dapat buat latihan penulisan.
supaya tangan dapat menulis dengan baik huruf dal. Boleh tengok pula huruf zal, sama juga cara bacaannya, lidah berada di hujung. Kita akan gunakan hujung lidah. Pastikan hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi sebutannya za. Beza dengan huruf zai. Huruf zai lidah dekat dalam, za. Tapi huruf zal lidah dekat keluar sikit, tak boleh ke dalam sangat. Betul-betul di antara gigi atas dan gigi bawah. Za, zi, zu. Okey, tambahan huruf mat. Za, zi, zu. Tambahan baris tanwin. Zan, zin, zun. Okey, anak murid ustaz boleh baca sekali. Jika huruf za mati, bunyinya az, iz, uz. Okey, jelas. Jika ada tambahan tanda sabdu, nampak yang W tu maknanya sabdu. Azza, tekan sedikit. Izzi, uzzu. Baik, dekat bawah ni ada contoh. Anak murid ustaz boleh buat latihan bacaan dengan ibu bapa ya. Okey, tengok cara penulisannya pun tetap sama dengan huruf dal tadi. Okey, kita mulakan daripada atas, terus lingkung ke bawah. Cuma tambahan dia yang ketiga ada titik. Huruf zal dia ada titik untuk bezakan huruf za dengan huruf da. Namun cara penulisannya sama. Jika berada di awal kalimah, huruf dal single. Jika berada di tengah, kena ada lekuk depan tu untuk disambung dengan huruf sebelumnya. Sama juga dengan huruf zal yang berada di akhir kalimah. Sama penulisannya dengan huruf zal yang berada di tengah. Okey, kita boleh tengok contoh kat bawah. Tengok, zubabun. Zubabun. Nampak huruf zal tu single, tak boleh sambung dengan huruf selepas. Tengok pula huruf zal berada di tengah, disambungkan dengan huruf sebelumnya. Tazubu. Tak boleh sambung dengan huruf waw. Huruf zal tak boleh sambung dengan huruf waw. Huruf selepas dia tak boleh. Okay, yang ni pun sama, sambung dengan huruf sebelum dia. Akhadha. Okay, ringkas namun padat, agak cepat supaya video ini tak terlalu panjang. Okay, kita boleh terus kepada huruf ra. Okay, pastikan lidah berada di atas lelangit. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Tambahan huruf mat, baris mat. Ron, rin, run. Anak murid ustaz boleh baca sekali ar, ir, ur. Dari atas, arra. Tekan sedikit. Irri, urru. Okey, baiklah. Itu ialah latihan untuk bacaan yang kat bawah ni. Anak murid ustaz boleh baca berpandukan apa yang ustaz telah bagi tahu contoh kat atas tadi. Okey, contoh bacaan. Cara penulisannya senang saja. Kita bermula daripada garisan buku tu, nampak ada garisan. Okey, bermula atas sedikit, kita tarik daripada atas, buat ekor sampai ke bawah. Ekor biar panjang sikit berbanding kepalanya, nampak? Okey, huruf ra sama juga dengan huruf za dan dal. Dia boleh disambungkan dengan huruf sebelum, tapi tidak boleh disambungkan dengan huruf selepas. Jika huruf ra berada di tengah kalimah, okey, huruf akhir kalimah, huruf ra pun sama juga. Dia boleh sambung dengan huruf sebelum, tapi tidak boleh disambungkan dengan huruf selepas. Boleh tengok contoh dekat bawah. Tengok huruf ra yang berada di awal kalimah, awal perkataan. Ra tu single, nampak? Sebab dia tak boleh sambung dengan huruf selepasnya. Rajabun. Okey, kita tengok contoh huruf ra yang berada di tengah kalimah. Nampak dia sambung dengan huruf sebelum, tapi tak disambungkan dengan huruf selepas. Burujun. Burujun. Nampak ada lekuk untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya. Begitu juga dengan huruf ra yang berada di akhir. Bahrun. Bahrun. Okey, jelas? Okey,
Kita pergi kepada huruf zai. Huruf zai cara penulisannya tetap sama seperti dengan huruf ra, tapi cara bacaan huruf za dengan huruf ra berbeza dan juga cuma ada tambahan titik pada huruf za. Huruf ra tak ada titik, huruf za ada titik. Tapi cara bacaannya tidak sama dengan huruf zal. Dia za. Za, lidah dekat dalam. Zi, zu, za, panjang sedikit. Zi, zu. Okey. Tambahan nun, baris mat. Zan, zin, zun. Huruf zai mati. Az, iz, uz. Pastikan lidah tidak terkeluar. Azza, tekan. Izzi, uzzu. Baik, itu ialah contoh bacaan. Anak murid ustaz boleh baca kalimah-kalimah ni untuk kelancaran bacaan supaya tidak ada salah apabila baca nanti. Boleh buat latihan bacaan berpandukan kalimah-kalimah yang telah diberikan. Okey, kita tengok cara penulisannya pun sama. Cara penulisan huruf zai sama seperti dengan huruf ra. Bila huruf za berada di hadapan kalimah single, maknanya tak boleh disambungkan dengan mana-mana huruf. Jika berada di tengah kalimah, huruf za cuma boleh disambungkan dengan huruf sebelum dia, tapi tak boleh disambungkan dengan huruf selepas. Begitu juga dengan huruf za yang berada di akhir, boleh disambung dengan huruf sebelum tapi tidak boleh disambungkan dengan huruf selepas. Boleh tengok contoh dekat bawah. Tengok huruf za yang berada di hadapan single, dia seorang-seorang je kat situ, betul tak? Zujajun. Itu ialah cara penulisan huruf za jika huruf za tu berada di awal kalimah. Tak boleh sambung dengan huruf lain. Faham? Zujajun. Okey, tapi bila huruf za berada di tengah kalimah, huruf za boleh disambungkan dengan huruf sebelum dia. Nampak ni contoh. Jazaun, panjang sedikit, ada mat kat situ. Jazaun. Faham? Okey. Aruzzun, dia tak disambungkan dengan huruf ra, pun tak disambungkan sebab huruf ra, huruf alif tak boleh disambungkan dengan huruf selepas dia. Sebab tu huruf ra tak boleh sambung dengan huruf alif, sebab huruf alif tak disambung dengan huruf selepas dia. Huruf ra pun tak boleh sambung dengan huruf selepasnya. Jadi semua single. Aruzzun, aruzzun. Okey, jadi anak murid ustaz boleh fahamkan cara penulisan dan cara bacaan huruf da, za, ra dan zai. Okey, anak murid ustaz boleh buat latihan di dalam buku tulis. Jika ada kelapangan waktu, boleh salin di dalam buku tulis contoh-contoh yang telah diberikan ni di dalam buku tulis. Jika banyak, boleh buat yang 3 ni dahulu. 1, 2, 3. Contoh yang 3. Macam ni. 1, 2, 3. Boleh buat contoh-contoh yang 3 kat bawah tu di dalam buku tulis sebagai latihan penulisan untuk anak-anak murid ustaz supaya dapat tulis dengan baik dan tulisan cantik. Okey. Itu sahaja. Okey. Untuk tambahan huruf sa nanti kita akan masuklah ya. Supaya okey, video ni tak terlalu panjang. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.